Jadi pada malam ini kita akan buat satu lagi live. Sebelumnya kita ada buat live itu daripada macam channel lah kan. Waktu kita suruh live daripada ADK Darah Limbang kan. Okay. Jadi bagi yang Facebook yang rakan-rakan Facebook yang ada tengok pada malam ini, harap boleh share lah. Okay, share dan like supaya lebih ramai lagi yang akan ikut kami live pada malam ini. Okay. Jadi pada malam ini kami akan buatkan satu tajuk sempena dengan Hari Peringatan Anti Dadah Kebangsaan. Itu hadap pada 26 hari bulan Jun. Itu pada hari inilah. Jadi kegiatan lainnya adalah kongsi fakta dadah, selamatkan nyawa. Okay? Iaitu kongsi semua fakta-fakta berkaitan dengan dadah, kita selamatkan nyawa orang yang terlibat, yang terkesan dengan pendagangan dadah. Okey, cakap kepada semua. Okey, seperti mana yang bagi yang dalam iklan. Pada malam ini saya ada bersama dengan tetamu. Kira-kira yang hebat-hebat semua tetamu kita pada malam ini. Ya, tuan-tuan dan semua okey. Jadi saya akan tidak saya perkenalkan, mungkin bukan mengenalkan diri sendiri lagi. Okey. Okey, diharap daripada yang pertama lah, panel pertama kita, panel kedua, panel ketiga. Okey, jadi minta memperkenalkan diri dulu Okay. Halo semua, selamat malam, salam sejahtera. Saya bernama Encik Bayang Anauding. Sekarang saya bekerja di sebuah jabatan di kerajaan lah di Limbang, dan saya telah berkahwin di Limbang, dan asal saya adalah daripada Engkelili, iaitu di Skim Sekerang. Secara penglibatan saya dalam ADK Anti Dadah Limbang ini, saya sebagai pengerusi skuad Anti Dadah Limbang, dan saya banyak memberikan sukarelawan lah dalam membantu ADK kita di sini dalam membuat program, dalam membuat program kesedaran, memberikan ceramah kepada mereka yang mengalami masalah penyalahan guna. Okey, terima kasih Cik. Itu serba sedikit berkenaan dengan panel kita lah, tetamu kesebutan kita pada malam ni. Itu Cik Bayang yang bekerja di M2B dan sebagai kita punya pengurusi skuad daerah Limbang. Sudah ada dalam orangnya. Kan? Okey, seterusnya kita menjemput Cik Alex memperkenalkan diri. Salam sejahtera, selamat petang kepada Cik Bayang, Cik Azmi, Cik Hilary yang bersama kita di sini, dan juga kepada yang menonton di rumah. Selamat petang. Okey, pertama sekali izinkan saya perkenalkan diri dulu lah. Nama saya Alexander Lucas Q. Konghat. Saya bekerja di Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang, ataupun lebih dikenali sebagai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Mungkin lebih sinonim lah dengan jabatan saya sebagai pegawai psikologi di jabatan tersebut. Sebelum izinkan saya lah untuk perkenalkan sedikit tentang diri saya juga lah. Saya berasal daripada Miri. Dari segi pelajaran pula, saya berkelulusan ijazah sarjana muda psikologi daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya rasa itu sajalah pengenalan diri saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Alex. Jadi Cik Alex adalah seorang pegawai psikologi. Okey. Jadi seterusnya saya akan menjemput Cik Azmi untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Saya Azmi Kasim, selaku pengurusi Jabatan Kuasa Rawatan dan Pemulihan Dadah Daerah Limbang. Saya di dalam jabatan kuasa ni sudah memasuki 3 penggal, dan sekarang ni saya bertugas di saya bekerja sebagai seorang pengurus syarikat swasta, iaitu Azmi Alien Enterprise, dan sekarang ni juga saya ada menguruskan syarikat keselamatan sebagai
seorang pegawai operasi kawalan keselamatan di daerah Limbang. Oke, itu saja daripada saya. Nanti kita akan bertemu lagi selepas ini. Oke, terima kasih Yasmi. Jadi saya rasa mungkin urus setia kita ada iklan lah. Silap saya. Oke, kita akan saksikan iklan sebelum itu. Jangan tinggalkan seksi dia. Kita akan berhenti sebentar. Jadi untuk makluman semua Facebook, jadi program sebenarnya kita pada malam ini adalah program psikososial. Itu salah satu modul dalam program pemulihan OTP di daerah-daerah di semua daerah kan. Okay? Jadi psikososial yang merangkumi beberapa komponen. Salah satunya adalah ER, Early Recovery. Kita ada Relax Prevention. Okay, kita ada KSS. Kita ada program agama, kerohanian untuk yang non-Muslim dan bukan Muslim. Okay, kita ada juga mentor-mentee. Kita ada juga program-program pendidikan, kesihatan semua. Okay. Salah satunya malam ini kami akan kupas, kami akan bincangkan, iaitu bertajuk setiap panel nanti dia akan membawakan satu tajuk. Okay. Biasanya perbincangan macam ni, pengujian panel ni biasanya dia akan satu tajuk untuk semua panel bincangkan. Okay. Jadi setiap panel malam ni dia akan berperanan untuk membincangkan satu tajuk. Okay. Encik Bayang dia akan membincangkan nanti iaitu tajuk berkenaan dengan thinking, feeling, action. Okey. Lepas tu untuk Mr. Alex dia akan bincangkan peranan keluarga dalam pemulihan penagih. Okey. Lepas tu Cik Azmi dia akan bincangkan berkenaan dengan kepulihan dalam pekerjaan. Okey. Jadi saya akan mulakan dengan Encik Bayang pada malam ni. Okey. Saya serahkan kepada Encik Bayang. Okey. Encik Bayang dalam tajuk lah kita malam ni, thinking, feeling, action kan. Ya. Jadi kalau dia ditranslate pada BM dia mungkin berfikir, itu perasaan, itu bertindak. Betul kan Encik Bayang? Okey. Bagaimanakah thinking, feeling, action ni boleh memberikan peranan dalam pemulihan seseorang penagih? Seorang terlibat dengan penagihan, tidak sosial penagih ataupun mungkin dia punya keluarga, kan, dia punya kualitas, dia punya persekitaran, Sekitar. Okey. Okey. Okey, terima kasih Encik Hedari atas soalan itu tadi. Jadi saya akan menjawab dari segi general. Okey. Bila kita lihat apa maksud berfikir. Berfikir itu adalah kebolehdayan kita untuk memutuskan ya atau tidak, memutuskan sebab dan akibat. Dari berfikir itu kita boleh asaskan daripada pengalaman kita sendiri, atau kita membaca, atau kita menambah daya pemikiran kita dengan permainan strategi. Contoh permainan catur, itu boleh menambah kita cara berfikir. Jadi bila kita berfikir, mempunyai daya fikiran yang baik, mentaliti seperti yang dikatakan bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Ahmad Badawi, Perdana Menteri kita dulu. Dia ingin melahirkan generasi yang berfikir mentaliti kelas pertama kan, kalau tidak silap saya. Jadi sebagai penagih, kebolehan daya berfikiran dia tu boleh diasaskan dengan pembacaan, permainan yang lebih santai lah, strategi game, dengan apa tu. Kadang-kadang bila kita ditanyakan satu soalan, kita boleh berfikir lebih jauh berbanding kita tidak ditanyakan soalan-soalan. Contohlah, apakah warna kotak minuman ini? Kotak minuman ini berwarna kuning. Kalau kita menanyakan soalan yang betul, maka kita akan mendapat jawapan yang betul. Jadi kebolehdayaan berfikir ini membantu penagih lah untuk memberikan keputusan ya atau tidak, dan sebab dan akibat lah dari tindakan mereka. Dan seterusnya adalah perasaan. Kadang-kadang perasaan inilah yang akan mengganggu pemikiran bagi saya lah, terutama bagi golongan wanita lah. Kalau bagi golongan laki,
Saya rasa lelaki lebih banyak berfikir. Ya, betul. Laki akan berfikir satu perkara saja, tapi perempuan boleh multitask. Ya. Itu kemungkinan dalam sesi keluarga kan, itu yang memberikan kadang-kadang itu boleh menjadi masalah. Tetapi bila kita sudah paham perasaan wanita bagaimana, perasaan lelaki bagaimana, cara berfikir lelaki bagaimana, itulah keharmonian rumah tangga itu akan terjadi bagi saya. Bagi pihak kaum Adam ni kan, kadang-kadang kita ni tidak dapat multitask. Ya. Kita boleh membuat satu perkara dalam satu masa. Jadi perasaan dalam pemulihan orang yang menagih dada, mereka harus sebagai seorang lelaki lah, ketepikan perasaan itu dulu. Kita fikir dulu sebelum kita berkata apa-apa tu, ingat apa yang akan terjadi, sebab dan akibat daripada perkataan yang kita keluarkan. Dari itu kita akan menilai, baru kita membuat tindakan. Kadang-kadang kita ni terlampau cepat memberi respon kerana kita tidak berfikir dulu dan kita tidak melihat perasaan orang yang kita berikan perkataan-perkataan, tindakan-tindakan kita. Shortcut lah, jangan shortcut. Shortcut biasa. Contohlah, mungkin hari itulah ini contohlah. Ya. Dalam pertandingan Bukit Kumang baru-baru ini, Ya, boleh. ramai orang-orang penyokong menggelabah gara-gara afterlife. Jadi Ya. perkara begini, apabila kita menggelabah, sebenarnya tidak kena reaction kita itu akan memberikan impact yang tidak kesan. Contoh isu ngepan hari itu kan, isu ngepan berbagai aksi yang bagi saya kadang-kadang tidak menyenangkan, tidak begitu baik. Kita harus mencari jalan penyelesaian lah, jalan yang membawa kepada kita satu padu, lebih begitulah. Jadi ada sekali tindakan tu, sebelum melakukan tindakan tu kita harus berfikir, berfikir. Lepas tu kita kena jaga hati orang, perasaan kita sendiri, baru kita dapat membuat sebuah tindakan yang tidak akan menyebab sebab dan akibat yang memudaratkan lah. Ya. Mungkin agak panjang, tapi kesimpulannya berfikir dulu. Tengok adakah itu memberikan perasaan gembira, perasaan membawa damai sejahtera, atau sebaliknya. Dan ada sekali tindakan kita tu harus dilakukan dengan sebaiknya. Itu sajalah dari saya. Okey, terima kasih Encik Mayang. Okey, untuk rakan-rakan Facebook semua, antara thinking feeling action tu kan, Ya. dia memang berkaitan dalam modul TC dulu di pusat Surti kan, pusat perubahan. Sebab dia berkaitan antara tu. Memang ada berkaitan. Apa yang kita nampak, the think dulu kan. Ya. Lepas tu kita feeling action tu memang hasil daripada pemikiran kita. Pemikiran. Kan kita boleh membezakan dia betul ke tidak, salah ke tidak, tindakan itu nanti. Kan? Mohon ada itu semua. Okey, terima kasih Encik Mayang. Okey, seterusnya